wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 69, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 69, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan, mendapatkan, takut itu dengan dua perkara. Pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan. Di bawah tu, dan yang kedua dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu. Ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut, nak dapat takut di hati itu dengan dua perkara. Nak menghasilkan takut ni dengan dua perkara. Sebab takut ni adalah termasuk di dalam perkara yang dipanggil perkara ittirari, bukan perkara yang ikhtiari, yang mana hukum agama yang ditaklifkan kepada orang yang mukallaf, orang yang baligh serta berakal, dan ditaklifkan kepada orang yang baligh serta berakal ada perkara yang ikhtiari, perkara yang hamba memilih dan melakukan. Adapun perkara yang ittirari, perkara yang bukan datang daripada pilihan hamba, maka hukum syarak tak ada di situ. Jadi sekarang pembicaraan sifat mahmudah yang kedua, yang mana sifat mahmudah yang kedua yang diwajibkan kepada kita untuk jadikan sifat hati kita. Walhal takut ni bukan pilihan kita. Kenapa diwajibkan perkara yang bukan ikhtiari? Jadi nak dapat takut ni, hak dua perkara ni lah yang menjadi kewajipan kepada kita. Yang mana dua perkara ni lah yang akan menghasilkan, yang akan mendatangkan sifat takut ke dalam hati. Dalam kitab Minhajul Abidin itu jelas, dan kitab Minhajul Abidin jelas, Imam Ghazali menyatakan bahawa takut adalah perkara ittirar, bukan ikhtiari. Jadi yang menjadi kewajipan adalah muqaddimah, pendahuluan yang menghasilkan sifat takut. Yang Ghazali datangkan ilmu untuk mengenal akan dosa dan pahala. Yang kedua, ilmu yang mana dengan ilmu tu kita mengetahui berkaitan dengan
balasan seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu yang menceritakan bahawa kita tidak akan mampu untuk untuk hadap seksaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu belaka tu. Sebab nak kenal dosa pahala ilmu, apa balasan seksaan kepada orang yang berdosa, ilmu. Seksaan tu macam mana, adakah kita ni mampu untuk hadapi, ilmu. Jadi ilmu inilah yang menjadi kewajipan. Daripada ilmu pengetahuan yang mana tahu dosa pahala, seksaan pula di hari akhirat atas dosa-dosa yang dilakukan, ini yang akan menimbulkan di hati kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Macam di sini juga menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Dua perkara ni yang menjadi kewajipan kepada kita untuk menghasilkan, untuk dapat sifat takut di dalam hati kita. Cuba kita balik semula. Satunya takut, satunya berani. Pilihan kita ke? Boleh memilih untuk menjadi pemberani, boleh memilih untuk jadi penakut. Dah, itu bukan pilihan kita. Takut, berani bukan pilihan kita. Itu dia panggil ittirari. Kan kita dalam ilmu tauhid kan ada bicara benda yang ittirari, ada benda yang ikhtiari. Ikhtiar ni perkara yang berlaku yang mana kita yang memilih. Ikhtiar, memilih. Kita bahasa Malaysia ni ikhtiar ni terkadang bukan makna memilih. Terkadang ikhtiar ni dengan makna berusaha. Nah, ikhtiar usaha. Jadi terkadang kita ni ikhtiar tu usaha dah. Contoh, sekarang ni ikhtiar berobat di mana? Pada ni. Apa ni ikhtiar? Tok ikhtiar langsunglah kamu ni pakai diam je. Tak ada ikhtiar langsung. Mana ikhtiar? Memilih ataupun melakukan. Ikhtiar ni kalau bahasa kita, memilih ataupun melakukan. Sebab kita yang pertama kita pilih, lepas kita pilih kita buat. Satu kita pilih, satu kita buat. Sekarang ni bahasa kita ni sebut ikhtiar. Ikhtiar tu makna pilih ke makna buat dah? Kita sebut ikhtiar dan usaha. Kita sebut ikhtiar dan usaha. Ikhtiar tu memilih, usaha tu kita buat. Kita buat dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Kita ni ikhtiar. Tadilah ikhtiar berobat di mana? Kamu tak ikhtiar langsung. Kalau tengok pada ayat tu, ikhtiar ni mana dak usaha lah maknanya. Dak ikhtiar langsung. Mana apa ni? Dak usaha langsung ke? Dia ikhtiar memilih, usaha buat. Panggil ikhtiarun kasbun. Ikhtiarun pilihan hati. Kasbun kita buat dengan kudrah kekuatan yang terletak di tubuh kita. Jadi dalam banyak-banyak yang kita lakukan adalah datang daripada kita memilih. Datang daripada kita memilih. Ini hak kebanyakan. Hak kita memilih, kita melakukan, barulah ada hukum taklif. Hukum ada hukum situ. Kalau benda ittirar yang berlaku tanpa pilihan kita, tidak diletakkan hukum. Ada gitu. Ittirar dengan ikhtiar. Ittirariyun, ikhtiyariyun. Ittirariyun
Alif ta ra alif ra ya ittirariyun. Alif ta alif dot ta ra alif ra ya ittirariyun. Hati ejaan dia. Ittirar dia panggil. Perkara yang berlaku tanpa pilihan. Ittirar ni bukan seperti apa tu? Hak darurah tu. Darurah tu tersepit dia pun makan makanan yang makan babi lah. Mudah-mudahan cerita. Kenapa kena tersepit? Itu ittirar bukan? Itu ikhtiar. Dia memilih untuk makan babi. Tapi memilih waktu syarak benarkan. Dia memilih syarak benarkan. Bukan iktirar tu. Sebab dia yang ambil daging babi, dia yang makan. Maknanya dia memilih. Dia panggil ikhtiari. Maka ada hukum. Hukumnya macam mana? Asalnya haram. Kemudian oleh kerana tidak ada makanan yang lain, terpaksalah memilih dan makan daging babi. Masa lagi memilih, dia boleh pilih tak mau makan, tapi jadi matilah. Dia boleh pilih tak mau makan. Pada ni dia terpaksa pilih makan. Dia pilih makan tu. Tapi pilihan tu syarak benarkan. Pilihan tu syarak benarkan. Tapi apabila ikhtiari, duduk di bawah hukum syarak, bukan bebas. Syarak benarkan makan. Makan untuk pelihara nyawa. Makan untuk pelihara nyawa, bukan makan untuk kenyang. Sebab apa? Sebab ikhtiari ni ada hukum ni, ada hukum ni. Kamu makan, kamu memilih, ada hukum. Syarak mengharuskan. Syarak mengharuskan ni untuk apa tu? Untuk pelihara nyawa, bukan untuk sedawa, bukan untuk kenyang. Bila lagi boleh makan babi ya? Ni boleh makan babi sebab dalam keadaan darurah. Dia buat sati lah, dia bakar lah, dia apalah. Ada hukum. Sebab apa? Ikhtiari, memilih. Bukan iktirar dia panggil tu. Bukan, ada hukum. Tapi oleh kerana tersepit, syarat membenarkan memilih untuk makan babi. Itu panggil ikhtiari. Jadi banyaknya ada ikhtiari. Bahawa ada hukum. Bicara ni bicara zahir belaka ni. Ikhtiari, memilih pun tetap iktirar. Hak Tuhan belaka. Ikhtiari pada zahir, pada hakikinya iktirar belaka. Iktirar Tuhan belaka pada hakikinya. Ikhtiari hanya pada zahir. Jadi hukum hanya pada ikhtiari. Ni takut iktirar, tak ada hukum. Tapi yang menjadi kewajipan adalah menghasilkan, mendapatkan sifat takut tu dengan dua perkara. Kita kena fahamlah hak zahir, hak batin kena letak molek. Macam saya sebut tadilah, makan babi sekodok untuk pelihara nyawa tu zahir. Hakikinya nyawa tu selamat Allah buat, bukan kerana makan babi yang sedikit tu. Tapi sebut syarak membenarkan makan babi sekadar nak pelihara nyawa. Adakah babi tu boleh memelihara nyawa dengan makan sedikit tu? Tidak. Yang memelihara nyawa kita Allah Ta'ala belaka. Itu panggil apa tu? Cakap zahir. Batin kita tak ada. Semua yang berlaku adalah hak Tuhan belaka. Macam juga ikhtiari tadi. Pada zahir hamba memilih. Iktirar hamba tidak memilih. Sebab dia terjadi. Jadi hak hamba memilih hanya pada zahir je. Pada hakikinya sama dengan hak hamba tidak memilih tu. Hamba tak pilih bagaimana? Tuhan belaka. Ikhtiari pun hak Tuhan juga. Yang baik itu ikhtiari hanya pada zahir. Pada hakikinya iktirar belaka. Hak Tuhan belaka. Tak ada pilihan hamba, tak ada perbuatan hamba. Walaupun disebut bahawa hamba usaha dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba, itu pun hanya pada zahir. Pada zahir kan. Kalau kita ada kudrah di tubuh kita, kita boleh gerak diam.
Allah Ta'ala uji dengan dalam keadaan tak ada tenaga langsung. Orang yang kena tolong buat. Zahirnya bila kita ada tenaga, kita yang gerak diam sendiri. Tapi kalau tak ada tenaga, orang yang tolong buat ke kita. Jadi pada zahirnya bergerak diam kita kerana kita Tuhan letak kudrah tenaga di tubuh kita. Pada zahir je. Gerak diam kita tetap Tuhan belaka. Tapi disandarkan pada zahir, boleh gerak diam ada usaha hamba dengan kudrah tenaga yang Tuhan jadikan di hamba. Itu hanya pada zahir, bukan pada batin hakiki. Maknanya. Jadi sekarang nak menghasilkan takut dengan dua perkara. Pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan. Dengan pengetahuan dan pengenalan. Dengan ilmu pengetahuan dan pengenalan, makrifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmulah yang menghasilkan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka yang mengetahui dengan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kebesaran Allah, akan sifat jalal Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sifat jalal, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jalal, sifat kebesaran Allah, sifat Al-Aziz, maha perkasa, Al-Jabbar, maha kuasa, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala perkara, Al-Qahhar, yang maha Al-Aziz, Al-Qahhar, tu makna lebih kurang lah, yang maha perkasa, Al-Muntaqim, yang memberi balasan seksa kepada orang yang berdosa. Tu sifat kebesaran, sifat jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan terkaya, yakni mengetahui ia dengan yakin, akan terkaya Allah daripada segala makhluk. Terkaya Allah daripada segala makhluk. Terkaya daripada segala makhluk. Bukan kaya dengan, kaya daripada. Terkaya daripada. Dia kaya dengan ni, kaya dengan pemilikan yang banyak. Tu kaya dengan. Kita kadang sebut Allah ni maha kaya. Kaya dengan apa? Dengan banyaknya pemilikan Allah Ta'ala. Langit, bumi, Allah Ta'ala maha kaya. Milik Allah belaka tu maha kaya Allah Ta'ala dengan banyak pemilikan. Sampai masa dunia, langit, bumi hancur, dah kaya dah lah. Dah kaya dengan kaya dengan macam kita lah, kaya dengan harta benda banyak, tanah air banyak, kaya dengan. Sampai masa hilang waktu tak ada kaya, apa-apa ke dana lah. Jadi kaya dengan, bukan kaya Allah, terkaya Allah daripada segala makhluk. Mustaghniyun an kulli ma siwa, terkaya Allah daripada segala-gala selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua berkaitan dengan ilmu makrifah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berhajat. Segala makhluk yang Allah tidak berhajat ni, termasuk amalan makhluk. Makhluk buat baik ke, makhluk buat jahat ke, Allah Ta'ala terkaya. Bukan Allah berhajat kepada amal yang dilakukan oleh makhluk. Tak. Allah bukan berhajat dengan amal yang dilakukan oleh makhluk. Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-galanya.
bukan diri amalan yang dilakukan oleh makhluk baik ataupun jahat, hak Allah Ta'ala belaka. Dan akan bahawasanya ni mereka yang mengetahui ia akan bahawasanya menjadi ia Allah akan syurga dan api neraka akan penduduk bagi keduanya, penghuni syurga dan penghuni neraka, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk neraka, maka tak dapat tiada takut ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak dalam kitab kita ni. Maknanya ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu berkaitan sifat kebesaran Allah, sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni nanti akan ada penghuni dia, penduduk dia. Kemudian kita tidak mengetahui kita di manakah tempat kita, syurga ataupun neraka, maka tak dapat tidak takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak dalam kitab kita ni. Hak dalam kitab Minhajul Abidin dia lebih halusi lagi lah. Ada ni, dia lebih halusi lah. Selain daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena mengetahui dosa-dosa yang dilakukan. Apa dosa? Apakah balasan seksaan kepada dosa? Seksaan nerakanya macam mana? Habis kuranglah. Pokok pangkalnya balik pada pengetahuan. Balik pada pengetahuan untuk timbul takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga neraka akan ada penduduk di penghuni. Kita syurga ke neraka, kita tak tahu, maka timbul takut akan Allah. Tetapi nantilah dia akan imbang pula dengan harap akan rahmat dan harap akan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena imbanglah pula. Kita kena buat asbab molek, perbetulkan jalan agama molek, harap akan amalan diterima oleh Allah, harap akan kerahmatan daripada Allah. Allah kurniakan balasan syurga. Pergi pada harap pula nanti. Kalau bicara takut semata-mata, tidak bicara harap, boleh bawa kepada kunut, dipanggil putus asa. Kunut, qaf, nun, waw, ta. Kunut. Takut tukar dengan kunut subuh tu lah. Waktu te, qaf, nun, waw, te. Kunut subuh. Qaf, nun, waw, ta. Kunut. Kunut ni apa? Putus asa. Oh, kalau ke situ kok tak ada bahagian lah kita ni. Tak ada bakat langsung, dia kata. Mana tak ada bakat? Tak ada bakat nak jadi baik, tak ada bakat ahli syurga. Jadi putus asa. Kerana takut yang berlebihan. Dia nanti akan bicara di hadapan, kena imbang dengan rajak. Khauf dan rajak. Khauf dan rajak ni ada ketika dua-dua ni sama berat. Ada ketika kena beratkan takut daripada harap. Ada ketika kena berat harap daripada takut. Ada situasi yang berbeza. Tapi makna kedua-dua ni kena ada antara khauf dan rajak. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, khauf dan rajak di aqabah yang kelima. Kelima bicara khauf dan rajak, dia agak panjang. Dia agak panjang bicara antara khauf dan rajak di aqabah yang kelima. Bicara khauf, bicara rajak, kemudian antara khauf dan rajak ni nak letak mana banyak. Ada ketikanya memang dia kena sama banyak. Sama banyak lah khauf dan rajak. Ada ketika kena lebih harap lah rajak daripada takut. Macam orang tua-tua, dia sudah keupayaan dia sudah terhad. Orang tua ni dia nak belajar pun begitulah. Nak belajar tua lagi, tak sihat pula.
nak belajar ni Allah banyak benda nak belajar. Belajar kemudian tu tauhid pun berat, fiqh pun berat, tasawuf pun berat, baru je terbuka nak belajar. Jadi tua ni pula banyak penyakit, nak belajar macam orang tak boleh. Contohnya, lepas tu macam mana tu tak ada bahagian dah, buat sekadar yang mampu. Kena lebihkan harap, kena lebihkan harap kepada keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang kalau dok letak molek sini pakai doa, dia pula memang dah sakit berat dah belajar bab akidah salah. Lepas tu macam mana tu belajar betul molek bertaubat. Belajar satulah, nak belajar payah dah, nak faham apa yang dipelajari payah juga. Tua capung dengan sakit, faham dah nak lekat molek faham tu payah pula. Dia kata dah orang tua ni. Keadaan seumpama ni dia kena lebih takut daripada harap. Ni dalam kitab ni cerita juga antara takut dengan harap tu. Tapi dia dalam kitab Minhajul Abidin lah, dia panjang bicara khauf dan raja. Didatangkan ayat Al-Quran yang menimbulkan takut, ayat Al-Quran yang menimbulkan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni bicara takut tu didatangkan cerita-cerita macam Azazil, 80,000 tahun beribadah tapi akhirnya macam mana. Cerita pula orang yang kafir derhaka kepada Allah tapi akhirnya beriman, akhirnya ke syurga. Gitu dia dapat datangnya. Maknanya sekarang ni alhamdulillah molek. Kena takut tengok iblis tu 80,000 tahun beribadah, akhirnya macam mana? Tinggal takut kitanya. Lepas tu pula nak timbul harap ni, tengok macam mana orang yang tak ada harapan dahnya. Kafir penyembah berhala, tak ada harapan dah kalau kiranya, akhirnya beriman. Ada ni tu semua berhala. Kita tak pernah pun semua berhalanya. Mana kalau semua berhala pun akhirnya ada harapan juga bagi dia beriman, akhirnya ahli syurga. Dalam kitab Minhaj didatangkan contoh-contoh yang menimbulkan takut akan Allah, didatangkan contoh-contoh yang nak menimbulkan akan harap kepada keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak timbul takut lah ni. Syurga neraka akan ada penghuni dia. Tersebut penghuni dah. Sini penduduk ni. Penduduk bagi keduanya. Dia antara mengetahui akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Penduduk penghuni dah kita biasa sebut. Penghuni dah. Ayat yang kita biasa guna. Penduduk ni, penduduk atas dunia dia penduduk. Penghuni syurga, penghuni neraka, takutlah. Syurga neraka pula telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dan sangat-sangat harap balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nak berharap pula, kena buat asbab molek. Harap akan keampunan dan kerahmatan daripada Allah, tapi jalan syariatnya tidak ditunaikan. Itu bukan harap, bukan raja. Itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Harapkan keampunan, macam terdahulu bicara bab taubat. Harapkan keampunan, tapi jalan untuk dapat keampunan tidak dijalani. Dia bagi dulu sabi lebih bodoh pun dahulu. Pada ni. Sebab dia mengharapkan keampunan tetapi tidak menjalani jalan untuk dapat keampunan
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ana bicara taubah dahulu. Dia nak keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak menjalani jalan taubah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma harap Allah Maha Pengampun dosa kesyirikan sahaja yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun harap keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menjalani akan jalan taubah. Hak dahulunya sehabis-habis bodoh. Surat 66 tu. Dia umpama dengan tiada bisa berlayar perahu pada daratan. Awak perumpamaan. Maknanya nak dapat keampunan Allah, nak dapat kelepasan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, kena menjalani jalan dia lah. Boleh mengharap. Kalau tidak panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin di permulaan bicara khauf dan rajak dimulai dengan apabila betul bagimu jalan. Apabila betul bagimu jalan. Situ. Kena betul jalan dulu. Nak betul jalan itulah akidah comel, ibadah comel zahir, batin comel, betul jalan. Boleh takut akan kemurkaan dan siksa Allah, harap akan keampunan dan kerahmatan dari Allah. Bila betul jalan. Kalau jalan akidah pun tak tahu ke mana, tu berani sangat-sangat, tak ada takut gitu, dan tak ada harapan langsung. Kalau akidah pun, jalan akidah pun tak peduli, orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berani sangat-sangatlah rokok sujud bab ilmu akidah, wak tak tahu, berani tak ada takut, mengharap tidak ada harapan yang seumpama tu. Dia kena betul jalan. Ilmu kena comel, ilmu pegangan comel, amalan zahir batin comel, barulah pergi kepada takut dan harap. Jadi ilmu tu tetaplah ilmu dalam kitab Minhaj. Sebab itu akabah yang pertama dalam kitab Minhaj. Yang kita bicara sekarang ni pun samalah juga. Pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Jadi nak timbul takut pun, yang menghasilkan takut adalah pengetahuan, ilmu dan juga pengenalan makrifah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Dan yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut. Dengan memandang akan sekalian mereka yang takut. Kita kena tengok orang yang takut akan Allahnya macam mana. Orang takut yang sebenar lah ni. Orang yang berilmu, yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa jaga akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa cerita berkaitan dengan dosa dan pahala, cerita berkaitan dengan syurga dan neraka. Ini orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang kepada sekalian mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menilik akan kelakuan mereka itu, mereka yang takut akan Allah, dan mendengar akan perkhabaran mereka itu, cerita-cerita macam mana ni, cerita orang takut akan Allah, sahabat macam mana takut akan Allah, tabi'in macam mana takut akan Allah, aulia-aulia takut akan Allah macam mana, orang-orang soleh takut akan Allahnya macam mana. Ni hok tengok, hok pandang tu boleh tengok pandang, kita tilik kelakuan dia.
Dia kena dengar pula cerita macam mana orang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena berkawan dengan orang yang takut akan Allah lah, baru kita boleh tengok, kita boleh tilik kelakuan mereka. Orang takut akan Allah tadilah orang yang sentiasa tekan ilmu dan amal. Kenapa tekan sentiasa ilmu dan amal? Kerana takut akan Allah, kerana harap akan keampunan dan kerahmatan daripada Allah. Sebab itulah orang yang takut ni sentiasa ilmu amal, kemudian sentiasa jaga diri, jaga diri daripada melakukan perkara-perkara dilarang. Ini orang yang takut akan Allah. Jadi kita kena tengok orang seumpama ni. Jangan tengok orang berani dia lahir peseng. Bukan orang berani hok tak peduli hukum tu. Orang berani hok duk majlis surah tu lah. Duk majlis surah. Wa amal, belajar tambuh. Orang berani gitu, jangan tengok orang gitu. Jangan tengok orang gitu. Itu bukan orang takut akan Allah. Hok luar tak peduli langsung sembahyang hok tu tak cerita dah tu nya. Hok duk majlis surah pun berani. Berani dengan kekalkan kesombongan, zahir kesombongan, cakap pun dengan sombong, dengan lagak yang sombong. Hukum hakam dia tak peduli, dia nak kata, dia nak tindak, dia nak apa dia buat ikut suka dia. Ni jangan tengok orang gini. Berapa? Ni orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan dalam rumah Allah, dalam masjid pun dia buat perkara yang seumpama tu. Maknanya dia kekalkan dengan keadaan kesombongan dia. Sangat-sangat berani. Tu orang tak ada ukur hakam, orang panggil. Kalau orang yang takut akan Allah macam mana, cakap khabar dia macam mana, tindak tanduk dia macam mana, beraduh cermat. Kalau kita ni agak cepat sikit, sabar dulu, tengok dulu, nanti salahkan berdosa. Tengok tu orang takut ke Tuhan. Kita ni mungkin agak tercepat sikit lah. Makna semangat tapi kalau orang takut akan Allah, dia pun nasihat, nanti dulu, tengok dulu, jangan cepat-cepat. Kalau dah betul kita kata tu, durak kita di padang mahsyar. Berpahala kita ke dia nanti. Ni apa ni? Ni orang panggil apa? Orang panggil kelakuan orang yang takut akan Allah. Kalau orang berani akan dengan hukum akan Allah, kita tak betul dah. Dia tambah pula, bukan dia tukang hasut pula. Hak kita ni terlajak dah. Tak terfikir dah salah kitanya. Orang yang tak takut ke Tuhan ni, dia pergi panah kita pula. Jadi tambah pula kitanya. Padahal itu orang yang berani dengan Allah. Orang takut macam mana, tindak kelakuan dia macam mana, tindak tanduk dia macam mana. Sebab apa? Sebab kita bukan sining. Semuanya akan dihisap di hari akhirat. Nak timbul takut tu, kena tengok macam mana orang takut akan Allah, tilik kelakuan dia macam mana, dengar perkhabaran mereka macam mana. Bandingannya seperti kanok-kanok. Bandingan seperti kanok-kanok, tiada takut ia akan ular. Perbandingan, kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu menyebabkan kebinasaan. Bersalahan bapak bagi budak-budak itu, takut ia akan ular kerana mengenal ia dan mengetahui ia orang bapak tu akan mudarat dengan sebab dipatu oleh ular. Bandingan gitulah. Bandingan macam mana orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan ditakut. Kanak-kanak yang tak reti apa-apa ni nak takutnya kok mana?
Tak ada ni. Hok ni umur berapa tak tahulah ni. Hok tak reti sungguh lah ni. Hok tak reti sungguh. Hok ingat ke ular tu macam mainan plastik lah kita kata. Hok tak ada pengetahuan. Dia bandingan lah. Bandingannya, kanak-kanak tiada takut akan ular kerana tiada mengetahui akan baunya ular itu menyebabkan kebinasaan. Kesalahan bapa bagi budak itu takut ia akan ular kerana mengenal ia, mengetahui ia bapa tu akan mudarat ular tu dengan sebab dipatu itu ular gitu. Dipatu itu ular. Mana hok baru dipatu itu ular. Dipatu itu ular. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya, ayah pula tadi bapa, tak apalah, tafannun fil ibarah dia panggil. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular. Dia tak tahu ni, tapi ayah dia takut akan ular dan lari daripadanya dan gementar badan ayah tu. Kerana melihat ular itu nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia kanak-kanak tadi dalam hatinya akan takut sekalipun tiada mengetahui tiada ada ia kanak-kanak mengetahui akan sifat ular. Ni buat bandingan. Sekarang ni kanak-kanak ni dah tahu tapi dah ditengok ayah dia. Samalah juga kita ni takut kurang. Kenal Allah, tahu hukum hakam, tahu bab dosa pahala syurga neraka, tapi takut kita kurang. Kalau kita tengok tengok orang takut, orang tilik, orang kelakar orang takut ni, akan timbul takut juga di hati kita. Hak mula-mulanya dengan ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang dia dengan pengetahuan saja tak cukup. Dia kena bersama dengan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan budak-budak yang tak tahu apa-apa pun, oleh kerana dia tengok ayah dia takut, dia pun akan jadi takut juga. Buat bandingan. Kanak-kanak yang tak tahu apa benda pun, akhirnya dia takut kerana dia pandang tilik kepada keadaan ayah dia takut dan lari daripada ular. Jadi hak anak yang tak tahu apa satu ni takut juga, lari juga. Ada ni. Tanya dia kenapa? Takut. Dia tak tahu pun, tapi kerana dia tengok ayah dia takut. Ni hak tak tahu langsung. Sekarang ni kita kenal Allah Subhanahu wa taala, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah terkaya daripada segala-gala. Allah jadikan syurga neraka sebagai tempat balasan. Waktu kita mengetahui satu, kita kena bersama pula dengan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dua inilah yang dapat menghasilkan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Contoh budak tadi tu tak ada ilmu pengetahuan pun, tapi oleh kerana melihat dan memandang kelakuan ayah dia yang takut akan Allah dia pun jadi takut juga. Bandingan gitulah. Ke mana? Ke ayah takut, anak tak takut. Anak tengok ayah dia, kenapa pula ayah dia takut? Kadang-kadang kan, jadi pun ada mainan berbentuk ular, jumpa ular sungguh, bagi dia samalah dengan mainan tu. Ayah dia punyalah ketakutan. Takut dia tengok saja je dah. Dia tengok, apa ayah dia ni? Ada ni. Tak jadi dah. Kena tarik anak tak jadi, dia tak turut pun. Sebab apa? Tak reti. Mana tak reti. Tapi mungkinlah bila nampak orang tua dia takut, dia pun jadi takut. Ni, ke mana? Tapi hak ni ada pengetahuan, ada ilmu. Nak menghasilkan takut, kena bersama dengan
orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa cerita bab dosa dan pahala, cerita bab ilmu aman, cerita bab dosa pahala, cerita bab syurga neraka. Ada ni. Kedua-dua ni lah akan timbul takut, nanti akan timbul harap. Cerita bab pahala mengharaplah kita akan balasan pahala daripada Allah. Cerita syurga mengharapkan kita akan dapat syurga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena dua lah, dia dua. Agama kita dua peringkat. Nabi kita ni bawa ni Nazir ni Nazir Basyirun wa Nazir. Nabi ni beri khabar gembira, dan Nabi juga yang yang memberi peringatan. Basyirun wa Nazir, khabar gembira Nabi yang cerita. Peringatan yang menakutkan Nabi juga. Lepas tu kita kena dua, kena sebut dua. Tapi jangan menakutkan semata-mata. Putus asa. Jangan cerita hak gembira semata-mata. Jadi terlampau mengharap, tak takut langsung. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata kena cerita dia hak pahala-pahala lah, fadilah-fadilah. Takut-takut jangan duk cerita, dia kata. Permulaan boleh lah. Permulaan. Orang jauh daripada agama, kita ajak dia, mari belajar, mari semayang, pahala besar. Hak menakutkan tu biar dia jangan disebut lagi. Faham tak ni? Mana sebut hak sedap-sedap dulu. Tapi jangan selama-lama pahala kelebihan aja. Macam mana kalau sebaliknya? Dia kata tak boleh sebab menakutkan orang. Yang menakutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendatangkan khabar gembira, nabilah yang mendatangkan cerita-cerita yang menakutkan. Dia kena dua lah. Dia ada taghrib dan tarhib. Ayat Al-Quran berbentuk taghrib, ayat Al-Quran berbentuk tarhib. Ayat Quran cerita bab syurga, tapi cerita bab neraka pula macam mana? Dia kena dua tu lah. Jadi maknanya dengan ilmu, kemudian dengan bersama dengan orang yang takut akan Allah, yang akan cerita dua tu, imbang antara dosa, pahala, balasan syurga neraka. Sentiasa cerita nak membangkitkan semangat kita pada ilmu dan amal. Sentiasa cerita untuk memperingatkan kita, kalau tak peduli ilmu, tak peduli amal, jadi macam mana? Ada ni. Adalah dia akan ceritalah macam mana orang berilmu beramal, macam mana amalan mereka orang-orang alim. Contoh, sebaliknya kena cerita juga macam mana orang jahil tapi rajin buat amal. Dia kena dua tu lah. Kena cerita dua-dua. Jadi cerita orang-orang alim yang takut akan Allah, maka kita pun akan timbul takut, akan mengharap supaya dapat sebagaimana orang alim. Tapi bila cerita bagi tengok orang jahil yang rajin buat amal yang sia-sia, Allah takutnya kita jadi seumpama tu rajin sangat buat amal tapi tanpa ada ilmu. Contoh, sebab tu mana dia kena dua. Sebab tu orang yang tahu kat Allah, dia akan pandang dua. Pandang macam mana yang akan menimbulkan takut akan Allah, dan bukan hanya takut semata-mata, sangat mengharap akan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara yang dapat menghasilkan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti nak baca mana? Cemeti ke apa mari? Cemeti.
C-E-M-E-T-I dah. Cemeti. Saya tulis ni penyemuk. Penyemuk apa ni penyemuk? Penyemuk. Ada tak bahasa kita penyemuk? Ada? Saya mengaji ni, saya dah erti pun saya tulis je kat tugu sebut. Ada? Penyemuk. Tak ada dalam habis. Ada tak? Penyemuk. Cemeti mahalah cemeti. Kenal cemeti tau. Hak tu kan bedah tu tau. Untuk bedah orang tu nah. Saya tulis penyemuk. Tak ada dalam habis komen. Lorak mana-mana penyemuk. Oh ni cemeti. Seperti cemeti yang menghalau ia akan hambanya kepada tuah akhirah. Takut inilah yang menjadi cemeti yang akan menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Nak dapat tuah akhirat ni takutlah umpama cemeti. Tak ada hak cemeti ni go. Nak dapat tuah akhirah, keuntungan akhirahnya macam mana? Tetapi tiada sayugia bau berlebih-lebihan ia hingga membawa pada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kerana mereka itu dicela. Nak pergi kepada raja, harap akan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ke bawah pula, dipergi pula kepada umniyah, angan-angan kosong. Tadi tu bicara bab harap, dia akan bicara nanti. Di bawah, penggang di bawah pula tu bicara pula disebut cita-cita. Kita sebut cita-cita ni benda molek. Cita-cita ni dipanggil amal, umniyah, tamanni, angan-angan kosong. Di bawah tu dia mengharap tetapi tidak berusaha, jalan asbab molek. Itu dipanggil umniyah, ataupun amal tamanni dipanggil angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.